Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kelas mengaji penulisan tesis. Masih dalam bab metodologi, perbincangan yang terakhir dalam topik kualitatif. Dia bukan terakhir sebenarnya, sebab kita akan melalui banyak lagi fasa-fasa iaitu berkaitan dengan metodologi. Cuma kita akan go through pula lepas ni akan pergi pada mixed method, multi method, lepas tu analisis. So bila ada dalam penerangan nanti, especially dalam perbincangan nanti, kita akan cuba kaitkan mana-mana yang kita tak sempat nak bincangkan dalam metodologi ni sangat luas. Tapi kita ikut sekuen yang sehabis baik kita ikut mana-mana sekuen yang penting dalam sebuah tesis. So malam ni antara bahagian yang terpenting kalau dalam kualitatif, bahagian ni common lah, semua orang kena tahu. Untuk membincangkan aspek interview ni pun, kalau pergi ke library, so kita ada macam-macam jenis interview guide. Jadi kita boleh belajar macam-macam. Jadi untuk masa ni, pakcik dalam lebih kurang ada 30 slide untuk membincangkan apa itu temu bual dalam kualitatif. Of course pakcik cuma masukkan elemen-elemen yang penting yang perlu pakcik bincang malam ni. Tapi kalau nak ikutkan, ada banyak lagi perkara yang dalam temu bual yang kita boleh belajar. Itu uniknya kita kalau kita nak bicarakan semua jenis strategi penyelidikan kualitatif ada. So mungkin interview dia jadi lain. Kalau strategi penyelidikan case study, cara temu bual dia, soalan-soalan dia sedikit berlainan. Kalau kaedah etnografi, fenomenologi, so kaedah dia lain sikit, kaedah dia untuk buat temu bual. Kalau pilih strategi penyelidikan grounded theory, so dia berbeza. Jadi justru semua sahabat-sahabat semua, penting untuk kita tahu strategi penyelidikan apa yang kita guna. So untuk tahu benda yang current, benda yang terbaru, kita kena refer bahan-bahan buku 2020. Begitu juga dengan artikel jurnal, banyak artikel jurnal yang bincangkan metodologi. So secara khususnya pun ada jurnal kualitatif. So dalam jurnal kualitatif tu banyak membincangkan benda-benda yang kompleks, benda-benda yang baru. So kita secara pengkhususannya memang kena refer spesifik bagaimana kaedah ataupun teknik untuk temu bual, ikut spesifik strategi kualitatif masing-masing. Itulah uniknya PhD ataupun researcher ni. Kita kena belajar benda yang general dulu, yang asas, kena kuat yang ini supaya kita boleh tahu secara asas dia apa maksud sesuatu term tu. Kemudian kita boleh membezakan jenis-jenis. Sebab salah satu reason yang kita risau seorang sebagai researcher dan student postgrad adalah salah pemilihan teknik, salah pemilihan jenis. Sebab yang tu dia akan ditanya apa sebab dan justifikasi you pilih jenis ni. Contoh je kan, kenapa pilih jenis temu bual semi structured, kenapa tak guna unstructured? Kenapa soalan ni lebih mudah guna structured, kenapa you gunakan semi structured? Jadi benda-benda tu kita kena tahu dulu supaya kita tahu jenis-jenis macam mana rupa-rupa soalan yang bersesuaian. Jadi malam ni salah satu je kita akan belajar apa tu definisi temu bual, dalam keadaan bila dan mengapa kita kena pakai temu bual. So kemudian kita kena tahu juga jenis-jenis temu bual. Kemudian kita kena tahu jugalah soalan-soalan yang baik, soalan-soalan yang tidak digalakkan atau perlu dielakkan, dan juga begitu dengan guide interview ataupun panduan dalam temu bual. Yang itu kita akan bincangkan lebih kurang dalam 30 slide perkara itu. Okey? Jadi kita go through sequence by sequence lah. So kalau ikutkan, kalau mana-mana guru saya yang mengajar dalam kualitatif ni, dia memang mengajar dengan penceritaan. Okey, tapi pakcik pun seronok nak bercerita, tapi dengan masa yang kita ada, so allocatekan dalam 1 hour untuk 30 slide ni tak seronok nak cerita lah. Bukanlah tak seronok nak cerita, cerita tu tak boleh terlalu panjang. Jadi ada benda yang kadang-kadang mengajar kualitatif tak boleh straight. Straight ni untuk orang kuantitatif je, kena ikut A, B, C. Dia bila belajar dalam kualitatif ni kena keadaan yang tenang, dengan minda yang terbuka, dengan hati yang ikhlas. Itu nak belajar yang kualitatif lah kan. So macam kita interview orang lah. So jawapan yang kita perolehi daripada peserta itu adalah jawapan yang ikhlas daripada minda dia dan daripada hati dia. Jadi kat situ
belajar kualitatif kena bersifat humanistik. Jadi setiap apa yang dalam minda dan hati seseorang tu dia tidak sama dengan hati dan minda orang lain. Sebab tu kadang-kadang bila interview ni nak dapatkan kepelbagaian, pengkayaan dapatan, kadang-kadang kena buatlah fokus group interview ataupun melibatkan sampel yang sedikit banyak untuk memperkayakan dapatan. Okey, tapi tengoklah kes, tengoklah permasalahan kajian masing-masing secara khusus. Okey, kita mulakan dulu dengan definisi apa itu temu bual. Okey, proses di mana penyelidik, penyelidik, penyiasat dan peserta terlibat dalam perbualan. Maksudnya mesti ada dua pihak lah. Satu pihak yang menemu bual, satu lagi adalah responden ataupun peserta yang akan menjawab. Jadi dia ada proses yang dipanggil perbualan yang tertumpu pada soalan yang berkaitan dengan kajian penyelidikan. Jadilah apa saja soalan yang kita tanya adalah berfokuskan kepada kita punya kajian. Okey, tujuan utama temu bual untuk mendapatkan maklumat yang khusus, ada masa sebut maklumat yang khas, apa yang ada dalam minda atau hati seseorang. Jadi itu jawapan yang kita sebenarnya kalau nak faham penyelidikan ni, kalau orang buat kualitatif inilah part dia. Kalau orang kuantitatif dah ada teori, dah ada kajian-kajian lepas yang menguji teori tersebut, dah ada beberapa dapatan, beza dia beza lokasi atau pengkhususan, tapi dah ada gambaran dan jawapan. Tapi bagi kualitatif, gambaran itu masih lagi kurang jelas and secara mendalam, sebab hanya dapat jawapan tu setelah kita menemu bual contohnya. So hasil daripada jawapan yang datang daripada minda dan hati kita punya peserta tu akan ditranscribe nanti menjadi satu jawapan daripada kajian. Jadi kemahiran pun tu kan ada, kemahiran tu ada. Jadi kalau tanya saya, temu bual bukanlah satu benda yang tak ada pengalaman untuk menemu bual, so esok nak temu bual. So you kena dapatkan sedikit pengalaman, teknik atau cara, ataupun ada buat macam kita macam pre lah kan, macam cari kawan-kawan ke. Sebab tu penting dalam kualitatif dia kena buat pilot. So pilot dalam kualitatif adalah temu bual. Jadi you boleh buat temu bual. Untuk kajian kualitatif you boleh buat pilot study dengan menemu bual. Tak perlu ramai, 2 atau 3 orang cukup dah. Dan kena faham dia berbeza dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, apa saja dalam pilot study dia kena analyse, dan analyse tu kena report, kena letak dalam bab 3, kena letak kat appendix. Tetapi untuk kualitatif tak perlu. You tak perlu analisis, tak perlu transcribe dan sebagainya. You pergi buat interview, ada beberapa result. Nak pastikan semua soalan tu adalah bersesuaian. Soalan itu boleh difahami. Kemudian untuk kawalan tempoh masa, dan kita sebagai instrumen dalam kajian yang kita interview, kita nak memahami, bila kita buat pilot kita akan kita faham nanti kalau keadaan kajian yang sebenar, so dalam realiti macam ni lah situasi dia. Jadi kita boleh lagi buat improvement. Tapi tak perlu di orang kata kena analyse data temu bual tu, tak perlu. Okey. Jadi itu masuk definisi temu bual. Jadi ada perbualan. Jadi kita dapat daripada maklumat daripada peserta, daripada diri dia sendirilah, daripada minda ataupun daripada hati dia. Okey. Yalah, dari hati ke minda ada berkaitan lah, sebab bila baca buku ada orang kata daripada hati, ada yang daripada minda. Jadi saya tulis minda/hati lah. Okey, bila perlu temu bual? Mesti bila when you nak buat interview. Okey, apabila kita tidak dapat memerhatikan ni dalam keadaan situasi, kita faham bila secara mudah bila buat kualitatif ni kita dah bincang dah, kita ada dokumen analisis dan ada pemerhatian. Bermaksud kat sini, kalau nak bahasa mudah dia, kita tak boleh gunakan dokumen, kita tak boleh gunakan observation ataupun melihatkan tingkah laku. Sebab tu dia kata kat sini, apabila kita tidak dapat memerhatikan tingkah laku, perasaan atau bagaimana orang menafsirkan dunia di sekitarnya, termasuk pula dengan ada kekangan dokumen contohnya. Jadi kita perlu buat alternatif, iaitu yang buat selain daripada observation dan juga dokumen, kita boleh buat temu bual. Jadi perlunya temu bual. Sebab tu dia bila perlu nak guna temu bual. Apabila kita berminat dengan peristiwa yang lalu. Okey, bila kita nak tengok benda ialah sebab bila orang nak cerita pengetahuan, pengalaman, apa yang dia alami, semua perkara-perkara yang dah lepas. Jadi kita nak kena tahu benda tu. Jadi salah satu teknik yang boleh guna adalah kaedah temu bual. Semasa menjalankan kajian, intensif beberapa individu dipilih. Contohlah kajian kes, intensif beberapa individu dipilih.
Dia bukan interview ni nak melibatkan kuantiti yang ramai. Apabila kita ingin mengumpulkan data dari sebilangan besar orang yang mewakili pelbagai idea. So bila melibatkan jumlah sampel ni, dia melibatkan teknik persampalan. Kita dah cover teknik persampelan tu kan. Ya, ada proposif, ada kotak, ada snowball. Jadi benda-benda tu bersesuaian untuk kaedah. Dalam kes ni sebenarnya kita boleh mewakili dengan sampel, tapi sampel tu menggunakan teknik persampelan dalam kualitatif. Contohnya yang kata non probability sampling. So kalau guna proposif, orang yang kita pilih tu yang terbaik. Jadi daripada proses temu bual tu kita mendapat jawapan melibatkan beberapa interview. Okey. Jadi itu kita perlukan masih bila kita boleh gunakan temu bual. Dari segi kita punya peserta pun ada yang boleh jawab. Okay, kita pun sebenarnya dalam satu situasi cara ni cara yang terbaik untuk dapatkan data. Jadi temu bual kena buat. Okay, kita nak tahu benda-benda peristiwa-peristiwa yang lalu. Dengan adanya kewujudan manusia itu boleh berbekalkan maklumat melalui proses interview. Okay. So kita tadi pergi buat apa itu temu bual, when, bila masa kita nak gunakan temu bual. Kemudian yang ketiga kita nak bincang jenis temu bual. Okey. Secara umumnya ada 3 jenis. Kadang-kadang jadi 4 jenis besar yang dipanggilkan sebagai jenis-jenis temu bual. Okey, yang paling banyak dia yang pakcik cerita senarai yang terakhir itulah yang ketiga tu. Jadi yang pertama adalah kadang-kadang orang pecah ni, kadang-kadang orang sekalikan, iaitu dengan berorientasikan falsafah. Jenis temu bual berdasarkan berorientasikan filosofi, berorientasikan falsafah. Yang kedua adalah berorientasikan disiplin. Ada yang gabung dua-dua ni, berorientasikan falsafah dengan berorientasi dengan disiplin, itu bawah satu jenis. Ada yang pecah dua, satu orientasi saja. Jadi kalau mudah kita nak belajar, kita pecah dulu. So kita ada orientasi filosofi jenis satu, jenis dua adalah orientasi disiplin yang dua. Okey, yang ketiga adalah kumpulan fokus group 3. Okey, jadi ada setengah-setengah buku yang biasanya buku kualitatif banyak buku lah. Ada sekolah dia kan fokus satu je. Okey. So kalau pakcik andaikan ataupun berdasarkan pembacaan, kita ada 3 dah yang kita itu. Orientasikan falsafah, orientasikan disiplin dengan fokus kumpulan, fokus group. Okey. Dan yang keempat ataupun yang paling banyak ataupun yang ketiga kat sini lah, cepat pakcik gabungkan falsafah dengan disiplin. Jadi yang terakhir ni paling banyak buku lah, common buku bila membincangkan jenis temu bual tu, dia pecah kepada 3 struktur ataupun dia kata jenis struktur. So struktur yang biasa kita bincang adalah temu bual berstruktur, dan bahasa lain kadang orang panggil formal, ada orang panggil standard. Ini nama dia. Namanya temu bual berstruktur. Kemudian kita panggil separa berstruktur ataupun semi structured dalam bahasa Inggeris. Okey, kita panggil separa berstruktur. Yang ketiga adalah tidak berstruktur. Kadang-kadang orang panggil terbuka, temu bual terbuka. Kadang-kadang ada orang panggil temu bual informal. Jadi 3 kategori itulah: berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur. Okey, untuk knowledge kita belajar ketiga-tiga itulah, tapi mungkin untuk orientasi umum je lah. Sebab saya rasa ramai lately yang dekat Malaysia kita biasa pakai yang structure, semi structure, unstructured. Tapi pakcik tak boleh tinggalkan 3 perkara tu, iaitu orientasi falsafah, orientasi disiplin dengan fokus group. Jadi 3 ni pakcik cerita secara mudah, tapi secara detail pakcik akan cerita 3 tu lah: structured, semi structured dengan unstructured. Jadi apa tu orientasi falsafah? Secara mudah dia sebenarnya kalau kita baca memang detail lah, tapi kita cuba bawa watak ke sekarang ni dalam satu situasi subjective matter, yang maksudnya bila kita nak interview melibatkan fieldwork yang luas. Bila yang luas, manusia yang luas, pemikiran yang luas, pengalaman yang luas. Kadang-kadang dalam satu situational dan keadaan tertentu sebenarnya membenarkan jenis-jenis kaedah temu bual. Ialah bila kita nak bercakap dengan anak kita, so apa bentuk soalan-soalan yang sesuai kita nak tanya. Soalan yang kita nak cakap pada isteri kita, itu pun tengok keadaan. Nak cakap isteri kita pada waktu pagi dalam hal-hal kes yang tertentu, cakap tengah hari dalam hal-hal tertentu, hal kerja, hal keluarga, time malam nak tidur dengan isteri. Jadi ada bahasa dia jadi sendiri. Jadi
dalam satu situasi kadang-kadang kita kena tahu dari segi soalan yang kita nak tanya. Sekarang ni kita nak faham temu bual. Bila temu bual ada soalan, ada soalan. Tapi ada juga yang dipanggil, yang kita akan cover nanti dalam keadaan sekarang, bila sebut perbualan, seseorang mesti ada skill dalam menanyakan soalan yang baik. Dalam masa yang sama, bila kita mendengar orang memberi jawapan ataupun hujah, macam mana kita nak menjadi seorang yang memberi bagi memek muka ataupun gesture kita yang positif. Kadang-kadang diam itu lebih baik. Kadang-kadang orang tengah bercerita kita mencelah. Jadi benda-benda tu yang kita akan bincang sedikit malam ni. Okey. Jadi untuk orientasi falsafah, yang pertama adalah temu bual neo-positif. Ini yang berkaitan dengan secara direct ni, yang bentuk yang secara langsung lah. Okey, yang kedua adalah ini dalam yang kita panggil temu bual, ada jenis ni yang sebab yang benda ni pun dia punya pengistilahan pun daripada sekolah-sekolah barat. Jadi dia panggil konsep romantik temu bual. Jadi temu bual berkonsepkan romantik. Okey, mungkin dalam kes-kes tertentu yang kita pakaikan yang konsep romantik lah. Yang pertama tadi neo positif. Yang ketiga temu bual yang bersifat konstruktif. Okey, yang jenis-jenis konstruktif. Yang keempat adalah dalam keadaan sekarang ni, dalam ialah peredaran, masa perkembangan semasa yang nak berubah. So kita ada panggil dia adalah pasca moden punya temu bual. Jadi temu bual pasca moden. Kemudian temu bual transformatif. So jenis temu bual transformatif pun ada. Dan yang terakhir adalah temu bual penjajah. Jadi ada 6 temu bual neopolitik, temu bual neopolitik, neopolitik pula. Temu bual neopositif, temu bual romantik, konsep romantik, temu bual konstruktif, temu bual pasca moden, temu bual transformatif dengan transformasi pula. Temu bual menjajah. Jadi ada 6 jenis yang dikatakan bawah kategori falsafah. Kita pun dah belajarkan philosophy of research, ya, ada pasca moden dan sebagainya. So kat sini ada contoh juga transformatif, pasca moden, penjajah, menjajah, kemudian ada yang romantik, kemudian ada konstruktif, dan juga kita ada yang pertama tadi neopositif. Kita pun dah belajar positivism. Jadi dia bersifat, soalan merujuk kepada yang satu dia panggil orientasi falsafah. Bukanlah kata semua orang nak kena ikut orientasi falsafah. Nanti bila baca buku, nanti baca artikel jurnal, dia kata gunakan temu bual, guna kaedah philosophy orientation. Inilah masuk dia ada 6 jenis. Okey, yang kedua adalah yang tadi pakcik sebut adalah orientasi disciplines. Okey, yang kat sini adalah dua jenis. Yang ni lebih pada pengkhususan kepada, kita boleh kata daripada yang tadi daripada falsafah. Kita dah belajarkan research onion filosofi. So yang ini dia lebih menekankan daripada strategi penyelidikan. Dua saja penyelidikan yang beri keutamaan dalam kes ni bila kita jenis temu bual dalam konteks orientasi disiplin. Yang pertama adalah temu ramah jenis etnografi, yang kedua temu ramah fenomenologi. So kita kena faham dalam keadaan etnografi, contohnya budaya, etnik dan sebagainya, kadang-kadang dia melibatkan perbezaan budaya, dan yang uniknya sesuatu budaya tu kadang-kadang kaedah temu ramah tu sedikit berbeza. Begitu juga dengan keadaan situational fenomenologi. So mungkin bentuk kaedah ataupun jenis temu bual tu berbeza. Okey, yang untuk dua ni dua je untuk kita bincangkan jenis temu bual dalam bentuk orientasikan disiplin. Kita ada temu ramah etnografi dengan temu ramah. Kadang-kadang saya sebut temu ramah, kadang-kadang sebut temu bual sebenarnya. Temu bual etnografi, temu bual dalam fenomenologi. Okey, ini dua common lah. Yang dua common tadi. Kalau kita cuba ingat, yang tadi berorientasikan falsafah. Ada neo positif, kita ada romantik, yang ketiga kita ada lupa dah pakcik. So kita ada pasca moden, kemudian kita ada konstruktif, kemudian kita ada yang keenam kita ada menjajah. Okey, kita ada 6. Okey, yang ni ada 2 saja untuk kaedah orientasi disiplin, temu bual fenomenologi dengan temu bual etnografi. Okey, kita pergi yang ini detail sikitlah. Sebenarnya kalau ikutkan falsafah dengan disiplin tu, bila kita bincang structured, semi structured, unstructured pun dia absorb juga. Tapi cuma dia categorizekan, kita panggil structured categorizekan. So tengok soalan tu, kadang-kadang soalan, jadi kadang-kadang kita tanya soalan, ada yang soalan terbuka sangat, ada soalan yang macam berkait-kait, kemudian ada soalan yang macam kita boleh tanya 2 dalam serentak, tapi 2 soalan tu berkaitan tu.
Bila, mengapa? Kadang-kadang sebab tu ada soalan-soalan yang kadang-kadang, ni saya nak cerita dulu lah sebelum kita nak pergi. Ada soalan kadang-kadang memang seseorang tu kena macam takkan nak lama sangat kan. Lupa dah, aku tak ingat lah benda tu. Jadi kita tak nak ada jawapan yang berkonsepkan macam tu lah, banyak sangat tu kan. Jadi kadang-kadang ada soalan yang kena ada, dia panggilkan soalan berstruktur. Kadang-kadang soalan tu diberi awal kepada peserta. At least peserta boleh study dengan maklumat tu. Kadang-kadang maklumat tu dia tak ingat, tanya soalan tahun kan. Jadi bila dia nak carikan tahun, jadi ada perkara-perkara yang you kadang tanya benda yang lampau, kadang 20 tahun. Jadi dia kena dapatkan maklumat tu dulu sikit untuk membantu dapatkan satu jawapan yang lebih baik. Jadi kat situlah ada yang soalan yang kadang-kadang dia kena bersifat tersedia. Jadi soalan tu dah ada, jadi orang boleh bersedia, memudahkan proses temu bual. Ada soalan tu yang kadang-kadang cukup kita ada bawa keywords dia. Kita bawa asas soalan, bukan soalan detail, tapi kita bawa macam satu bagi macam glue lah. Ini soalan-soalan yang kita nak tanya. Kan ada soalan kadang bersifat terbuka dan spontan. Jadi kita akan belajar tu lah. Itu yang dikatakan structured, semi-structured dengan unstructured. Kita pergi dulu temu bual berstruktur. Temu bual berstruktur melibatkan penemu bual menggunakan soalan-soalan yang telah ditentukan kepada peserta lah yang terlibat dalam kita punya penyelidikan. Jadi beberapa idea ataupun beberapa perkara penting ataupun elemen dalam temu bual berstruktur ni. So kita ada 6, at least 6 ni. Yang pertama adalah penyataan soalan telah ditentukan. Maksudnya persoalan, penyataan soalan tu lah. Soalan tu telah ditentukan. Susunan soalan telah ditentukan. Sequence soalan-soalan itu. Memberi penerangan yang panjang lebar tentang kajian. Gunakan penerangan yang standard yang telah disediakan. Jadi maksudnya janganlah kita sediakan soalan yang penerangan yang perlukan panjang lebar. Gunakan penerangan yang standard yang telah disediakan oleh hasil daripada perbincangan kita dengan penyelidik contohnya. Jangan melencong daripada arahan, urutan atau soalan ataupun pendekatan dalam soalan. Yang ni point ni nak beritahu bahawa ni perkara-perkara yang you kena ikut dalam proses untuk buat structurednya interview. Jangan biarkan orang lain mengganggu temu bual kita. Jangan biarkan orang lain menjawab atau menawarkan pandangan bagi pihak responden. Gangguan lah kita panggil tu. Jangan mencadangkan jawapan atau menyatakan setuju atau tidak setuju dengan jawapan responden. Jadi 6 perkara ni baca ulang balik lah. Jadi 6 perkara ni sangat penting bila you nak buat jenis temu ramah, temu bual berstruktur ni. Yang pertama adalah penyataan soalan. Jadi soalan itu telah ditentukan. Susunan soalan pun telah kita ikut by sequence dan telah ditentukan. Jangan kita beri penerangan yang panjang lebar tentang suatu kajian. Gunakan penerangan yang standard yang telah kita persetujui dengan supervisor dalam penyediaan soalan ni. Kemudian jangan melencong daripada arahan, urutan soalan dan perkataan dalam soalan. Jangan kita biarkan orang lain mengganggu dalam proses temu bual dan jangan juga biarkan orang lain menjawab atau menawarkan pandangan bagi pihak responden. Jangan mencadangkan jawapan atau menyatakan persetujuan atau tidak setuju dengan jawapan responden. Itu proses je lah. Kadang-kadang tahulah ini kita punya tesis kan. Kita pun dah nak kalau boleh kita punya peserta tu menjawab seperti apa yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang kita tak boleh mengganggu proses tu. Kadang-kadang ada gangguan, itu orang lain, orang ketiga, orang keempat akan jawab. Jadi kita dari awal lagi dah sebab tu kadang-kadang bila interview ni repo sangat penting. So masih kita nak, sebelum kita nak buat interview, at least kita ada mutual understanding sikit lah. Kita jelaskan apa dalam proses interview tu, apa yang at least kita plan macam mana. Kita advise lah. Mungkin orang yang nak interview ni tak ada pengalaman, jadi kita nak beritahu lah, ni tujuan ni kalau boleh melibatkan kita berdua saja, iaitu penemu bual dan juga peserta. Nanti beritahu lah kalau macam you nak perlukan record dan sebagainya, nak perlukan audio dan sebagainya, kena dapatkan kebenaran awal sebelum hari yang you nak buat temu bual. Jadi dekat sini pakcik bagi macam ibarat satu contoh lah supaya kita jelas macam mana rupa soalan-soalan ataupun yang kita nak deep lagi apa yang dia katakan soalan temu bual yang berstruktur ni. Biasanya kalau kita bincangkan, saya nak bincangkan 3 perkara lah: format, keperluan dan contoh. So format untuk soalan yang bersifat temu bual berstruktur ni disediakan secara lengkap dan bertulis termasuk arahan yang diperlukan, atau soalan disediakan terlebih dahulu dan dilaksanakan secara formal. Kalau katakanlah pakcik dipanggil
untuk keluar TV lah, untuk diwawancara kan. Okey, jadi melibatkan topik-topik isu semasa pasal COVID-19 ni. Jadi ada beberapa soalan yang secara structured, secara spesifiknya soalan tu dia dah beritahu kat pakcik mungkin 2 minggu sebelum. So soalan tu pun memang bagus juga dia bagi 2 minggu. Kalau tidak, kalau dia bagi hari tu soalan spontan, jenuhlah saya menggoreng jawapan yang tak tepat tu. Jadi bagus kat dia. Jadi at least saya bersedia. Jadi sampai ke hari kejadian itu dia tanyalah soalan yang dia berikan kepada saya. Jadi saya boleh kawal masa. Jadi jawapan saya, sebutan saya baik. Saya boleh susunan idea dalam penceritaan tu, menjelaskan. Itu ada kelebihan lah. Jadi audien yang mendengar dan jaga jugalah semua benda lah. Jaga program tu, jaga air muka dan reputasi penceramah tu, audien tengah live ni, jadi dia kena dengar yang benda-benda yang positif. Okey. Tapi pada masa sama juga penemu bual, katalah saya peserta penemu bual masa rancangan TV tu, dia akan tanya juga soalan-soalan berbentuk semi structured dan ada juga soalan-soalan terbuka, unstructured. Tapi yalah, mungkin soalan unstructured tu bersesuaian lah untuk saya jawab, mungkin yang berkaitan dengan saya tengah buat sekarang dalam kerjaya saya atau sebagainya, dalam research ke. Okay, mungkin soalan-soalan semi structured tu, soalan-soalan ni dah bagi hint lah. So antara benda-benda yang dia nak cover dalam wawancara ni, jadi benda tu saya bersedia. Okay, tapi lari jauh lah sebenarnya. Tapi yang kat sini sebenarnya saya nak cerita pasal berstruktur lah. Jadi berstruktur nak beritahu soalan tu telah disediakan. Jadi dari segi aspek requirement atau keperluan dia bersifat terkawal, sesuai untuk temuduga yang dengan jumlah, ialah bila kita nak temu bual tu dengan sampel yang banyak, contohnya macam grounded theory memang banyak sikit lah pada sampel-sampel yang lain. So dengan menggunakan kaedah structured interview tu, dia lebih seragam sikit lah dalam satu part lah. Tengok case juga sebenarnya. Okay, jumlah dia lebih sesuai untuk jumlah sampel yang besar, kurang perincian dalam eksplorasi. Itu beza yang paling besar lah kalau structured dan unstructured. So kalau unstructured yang tidak berstruktur tu lebih bersifat eksplorasi lah. So yang berstruktur ni dia kurang sikit bereksplorasi. Dan juga untuk orang yang tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan structured ni, dia tidak perlu seorang penemu bual yang expert. Sebab ialah dia cuma menyebut atau menanyakan kembali soalan yang telah tersedia. Tapi kalau soalan unstructured, nak tanya soalan ni kena orang-orang yang kebiasaannya memang ataupun mahir ataupun expert sebagai penemu bual. Jadi untuk orang unstructured dia perlukan aspek kemahiran itulah. Tapi kalau structured ni kurang mahir pun tak apa. Okey. Contoh kat sini lah pakcik sebenarnya katalah pakcik nak interview ni Lee Chong Wei ni. Jadi Lee Chong Wei kita tahu antara pemain badminton yang terbaik dekat Malaysia. Jadi pakcik bagi satu contoh kat sini. Kalau nak Lee Chong Wei, tahun bila? Soalan saya, memang saya colour warna biru lah. Ada perkara-perkara penting saya highlight warna biru. Tahun bila dan dalam kejohanan manakah anda telah dinobatkan sebagai pemain nombor 1 di dunia dalam sukan badminton perseorangan? So antara benda ni saya sebenarnya tanya tahun bila, satu. Dalam kejohanan manakah anda telah dinobatkan sebagai pemain nombor 1 di dalam dunia sukan badminton perseorangan? Jadi dia tahu, okey, tahun bila aku jadi pemain nombor 1, dalam kejohanan manakah? Saya rasa mungkin ada setengah orang yang jenis yang memang dia semua memorize dalam kepala. Ada benda yang kadang-kadang dia tak ambil pot sangat. Kalau tanya saya macam ni pun saya pun tak tahu. Masih bilakah anda dapat nombor 1 kat sekolah? Memang saya boleh jawab benda tu, saya tak pernah dapat nombor 1. Okey, tapi kalau orang tanya sekarang ni benda-benda soalan yang kadang alamak kena tengoklah buku rekod sekolah sebab dah tak ingat dah benda tu. Jadi soalan structured lebih sesuai. Sebab tu kadang-kadang kita boleh bagi soalan tu lebih awal sebelum proses interview tu berlaku. Okey, itu contohlah nak tanya tahun bila dan dalam kejohanan manakah telah dinobatkan sebagai pemain nombor 1 dalam badminton perseorangan. Okey, itu soalan bersifat berstruktur. Saya pakcik bagi soalan-soalan yang orang kata jenis-jenis yang berstruktur lain lah. Jenis ni soalan-soalan yang berstruktur lain. Tadi pasal Lee Chong Wei ni secara umum lah yang antara benda yang kita boleh kongsi. Contohnya what is your best subject in the school? Apa subjek yang kita paling suka dekat sekolah? Kenapa anda merasakan itu antara subjek yang terbaik anda? Jadi soalan tanya dua tu. Yang pertama, apakah subjek yang terbaik anda belajar dekat sekolah? Kenapa anda rasa subjek itu memang terbaik? Itu soalan bersifat structured. Ataupun apa benda yang anda macam
kita ada kelebihan. Apa kelebihan anda kalau berada di luar sekolah? Sport ke apa dan sebagainya lah. Jadi kenapa anda bagus dalam arena itu? Itu soalan dalam bentuk structure. Contohnya tadi yang macam sebutlah apa kekuatan ataupun kehebatan atau kelebihan kita di luar sekolah, dan kenapa anda hebat dalam arena itu. Itu bersifat soalan-soalan structure lah. Okey, selain benda lincong itu. Jadi kita fahamlah soalan itu memang bersifat, ada orang sebut bersifat demografi sikit, ada bersifat deskriptif sikit, sebab soalan-soalan tu tidak memerlukan penerangan yang panjang. Sebab tu tadi kita kata structure ni dia bersifat, dia less exploration, dia tidak bereksplorasi sangat, dia kurang. Okey, sebab tu soalan-soalan ni bersifat almost macam dapatan demografik, ataupun soalan tu bersifat deskriptif. Okey, kita pergi soalan yang kedua, iaitu yang tadi structure. Kita pergi yang kedua adalah semi structured, atau bahasa Melayu dia panggil separa berstruktur. Tapi macam jumpa juga dalam tesis bahasa Melayu tulis semi berstruktur. Boleh ikut dua-duanya. Okey. Tapi kadang-kadang kita kena check kan kat Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekarang dah boleh check online kan, check lah sama dia lebih sesuai separa ataupun gunakan semi tu. Okey. Jadi poin-poin penting dalam semi structure ni, pertama, panduan temu ramah merangkumi gabungan soalan temu bual yang kurang berstruktur. Secara mudah dia macam itulah, sebab dia nak lawan lah. Tadi berstruktur, mesti soalan bersifat berstruktur. Kalau dia tidak berstruktur, kita kata soalan tidak berstruktur. Kalau dia semi structure, kita katalah kurang berstruktur. Semua soalan digunakan secara fleksibel. Ini poin penting dalam semi structure, dia bersifat fleksibel. Sebab tu dia perlukan keyword ataupun bagi hint saja pada soalan. Sebab dia tak perlu ada satu soalan yang lengkap yang telah tersedia, tapi cukup dengan ada memberi gambaran tentang keyword itu, dah boleh tahu dah apa jawapan yang kita patut bersedia. Okey, sebagai peserta lah. Okey, menjelaskan lebih lanjut domain utama dan faktor-faktor dalam kajian. Okey, kadang-kadang bila kita menjelaskan, nanti bagi contoh kan, nanti senang faham lah. Kadang-kadang bila kita buat semi structure ni, kadang-kadang dia ada main topik, kemudian dia berkait-kait. Kan? Macam kita kata kita minat A. Kenapa minat A? Apa lagi benda yang you minat sebab kerana benda A? Jadi soalan tu dia berkait-kait. Nanti kita bagi contoh kan, mungkin lebih baik. Okey. Kemudian biasanya data spesifik diperlukan dari semua responden. Jadi benda-benda macam ni kita kena ada sedikit, bila nak buat semi structure ni, kita pinjam persediaan awal untuk dapatkan data tu, ataupun nak tengok backgrounds tu, kita kena ada lah sebelum kita nak menjalankan proses interview. Malah bukan pada semi structure, dalam semua keadaan interview pun kita kena ada macam persediaan tau. Maksudnya nak interview apa-apa, kalau nak interview individu pun, okey, selain bila kita dah jumpa dia, dapatkan maklumat apa yang kita nak, dia boleh bagi. Ada kadang-kadang yang kita kena buat self investigation juga tentang satu objek atau individual yang kita nak temu ramah tu. Okey, sebahagian besar temu bual dipandu oleh senarai soalan atau isu yang diterokai. So dia memang sebenarnya kualitatif ni memang kita buat eksplorasi. Tapi kalau kita katakan dari segi phase 3 ataupun jenis 3 ni, so yang bersifat unstructured tu lebih bereksplorasi. Yang semi structured ni bereksplorasi, tapi dia tidak sedalam eksplorasi terbuka macam orang soalan-soalan dalam bentuk unstructured lah. Tapi sifat sebenarnya semi structured ni, separa ni sebenarnya kita boleh kata, saya cakap lah, dia eksplorasi juga. Kita boleh kata unstructured tu memang eksplorasi, semi structured ni eksplorasi. Sebab bila saya tengok soalan-soalan yang bersifat semi structured ni, saya kata ini explore juga. Tapi kalau kata dari segi term, kita boleh kata dia agak sederhana eksplorasi dia, tak sedalam unstructured. Okey. Tiada perkataan kata-kata atau susunan yang telah ditentukan. Dia berbeza dengan structure, di mana setiap perkataan itu telah disediakan dan setiap soalan tu dah ikut susunan, ikut sequence. Tetapi untuk semi structured ni dia tidak begitu structured macam structured. Maksudnya dia tak perlu tersusun sangat, dan sebenarnya dari segi penetapan kesediaan soalan tu tidak perlu. Tapi kita perlu ada tahu sikit macam keyword, kita panggil itulah, nak bagi hint. Jadi kita tahu apa benda yang nak membayangi soalan itu. Okey, pakcik bagi contoh. Okey, semi structured ataupun separa ini, dari segi format soalan disediakan secara lengkap dan bertulis, cuma soalan utama saja disediakan. Jadi bila kan saya cakap tadi kan, poin nombor 2 tadi, dia kata kita berjelaskan lebih lanjut domain utama.
Dan ada faktor-faktor dalam kajian. Jadi maksudnya kita dalam domain utama dah ada sub. Kita cuma sediakan dari segi format untuk soalan utama je. Yang sub tu sebenarnya tak apa, kita just ada keyword kan, kita boleh tanya. Okey. Kemudian poin apa terlepas ni. Okey. Keperluan pula. Okey, bersifat terbuka tetapi terkawal dan kurang eksplorasi. Kurang eksplorasi. Maksud sekarang kurang eksplorasi berbanding dengan unstructured lah. Okey, jadi kita juga yang orang interview kan, jangan kata kita takut tayar soalan, tak boleh. Dia sama juga dengan structured. Jadi orang yang buat semi structured, soalan tu dah ada kat depan, jadi kita tahu soalan apa nak tanya dan sebagainya. Okey, yang masuk dia tersusun tu, kita nak beritahu kat sini, soalan pun sebenarnya kena tersusun juga. Sebenarnya kita dah ada, tapi kadang-kadang bila kita tengok cara jawapan tu, kadang-kadang dia ada kalih sedikit tapi dia kalih macam dia still dalam sequence yang dalam kita punya guide juga. Cuma berstruktur ni memang kata dah fix sangat, soalan yang lengkap dan tersusun kemas. Okey, contoh kat sini. Okey, kita bagi contoh Lin Chong Wei lagi. Bagaimana pengalaman anda pada tahun pertama sebagai pemain nombor 1 di dunia sekarang nanti. Tadi kalau you tengok tadi dia tanya pada tahun bila dan pada kejohanan manakah. Itu soalan berstruktur. Tapi kat sini kita lebih terbuka sikit. So dia tanya bagaimana pengalaman pada tahun pertama dinobatkan sebagai pemain nombor 1 perseorangan badminton. Dia ni bersifat semi structure. Okey. So lain-lain kita boleh kata kat sini lah kita ambil satu cerita dia. Ni saya ambil contoh yang ada kat website lah dia sebenarnya soalan dia, which music website do you visit most frequently? Maksudnya sekarang dekat website kita panggil website muzik mana yang anda sedang ataupun kerap anda lawati atau anda tontoni. Okey. Dia kata which music website yang kita kerap tengok. Tu soalan utama. Soalan kedua dia, why? Kenapa pergi dekat laman website muzik tu? Ni namakan semi structured. Tell me more about the site layout. So jelaskan kepada saya atau ceritakan kepada kami tentang biasakan kalau website kita bincanglah paparan atau layout dalam website tu sehingga menarik lah. Kita nak tahu juga kenapa. Tadi tanya why kan. So bagaimana pula layout dalam website tu. Kemudian anything else, ada tak lagi-lagi yang you boleh ataupun ada tak benda-benda faktor-faktor lain atau perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan anda berminat tentang website muzik itu. Okey. Kemudian kita kata ataupun ada sebab lain tak kenapa you sebenarnya you pergi ke website muzik tersebut. Kan soalan tu berkait. Baca ulang baliklah, berterabur susunan baca. Dia macam ni okey, sebenarnya slide dah siap lagi ni, campur-campur lagi. Nanti lepas video ni pakcik nak arrange balik slide. Okey, dia macam nilah soalan ni, soalan semi structured, soalan separa. Contoh bagi-bagi, contohnya website manakah yang anda kerap tonton kebelakangan ini tentang muzik. Website muzik mana yang anda kerap tonton kebelakangan ini. So soalan berikutnya, kenapa? Okey, boleh tak jelaskan apa layout yang ada dalam website tu? Okey, anything else? Apa lagi yang faktor-faktor lain yang anda kerap pergi ke laman muzik itu? Kemudian ada lagi tak faktor ataupun sebab-sebab lain kenapa anda kerap atau memilih untuk pergi ke website itu? Itu soalan-soalan yang bentuk semi structure. Sebab tu saya kata kalau orang nak jadi penemu bual, so dia cuma dapatkan domain je. So lepas tu untuk sub tu sebenarnya dia dah tahu dah nak tanya why, apa lagi, kenapa. Jadi dia mudah kat situ. Okey, kita pergi yang ketiga adalah tidak berstruktur. Okey. Dia bersifat soalan yang terbuka, lebih fleksibel. Kalau semi structure saya sebut fleksibel, di sini lebih fleksibel. Okey, bersifat penerokaan dalam penyelidikan, sama juga dengan asas, cuma dia lebih. Dia kat sini lebih lah. Dia lebih kurang seperti perbualan macam conversations. Digunakan apabila mengkaji tidak cukup mengetahui tentang fenomena untuk mengemukakan soalan yang relevan. So kat sini sebut fenomena kan, sama macam tadilah di disiplin tadi. Kan ada dua kan yang dia sebutkan sebagai temu bual etnografi, temu bual fenomenologi. Jadi fenomenologi pakcik jumpa dua keadaan lah. Fenomenologi dan etnografi, kalau bincang pasal structured, semi structured, unstructured, dia lebih sesuai dekat unstructured. Cuma ada beberapa yang kes yang terpencil, saya rasa boleh lah sebab dah jumpa. Ada juga etnografi sesuai dekat semi structured. Kan?
Tapi kalau untuk unstructured, etnografi pun sesuai, fenomenologi pun sesuai. Okey. Kemudian digunakan bila mengkaji tidak cukup mengetahui tentang fenomena yang tadi Pakcik sebut. Tujuannya adalah untuk belajar dari temu bual ini untuk merumuskan soalan dan temu ramah. Kemudian digunakan untuk terutama etnografi, pemerhatian peserta dan kajian kes. Dia agak bila sebut unstructured ni, selain daripada etnografi, fenomenologi, kajian kes juga muncul untuk mendapatkan makna dan istilah-istilah tertentu dengan lebih mendalam. So keyword dia deep kat sini, dan juga nak untuk mendapatkan definisi. Okey, mengetahui pada masa bilakah responden menyatakan idenya dengan jelas, bila ia perlu diperjelaskan lanjut untuk memastikan ia difahami oleh orang yang membaca, audiens lah. Jadi ini sesuai lah untuk buat penerokaan. So, bila kita nak interview dapat yang mendalam, kadang-kadang watak penting kat sini adalah penceritaan daripada yang kita temu ramah. So jawapan tu sebenarnya memang bulat-bulat ataupun kita berpaksikan, sebab kita tak tahu benda ni dari segi etnografi ke kes ke atau fenomenologi tu. Kita turun ke fieldwork tu semata-mata nak jumpa kita punya peserta, responden untuk dapatkan jawapan. Jadi sebenarnya yang king sekarang ni memang peserta. Jadi kita akan dapat benda-benda yang kadang bila jawapan tu dia jadi lebih explore dan terbuka. Benda-benda yang kita kadang-kadang kita pun tak tahu benda tu. Okey, itu bersifat tidak berstruktur. Okey. Soalan ni kat sini masih lagi kat Lin Chong Wei, Pakcik bagi contoh lah. Sebelum tu kita tahu dulu format dia. Soalan berpandukan senarai semak yang ringkas atau tidak menggunakan soalan disediakan atau spontan. Okey, kita boleh katakan paling mild. Ada jugalah orang kata keyword senarai semak tu checklist apa nak dia tanya kan, selain daripada spontan dengan terbuka tu. Jadi keperluan dia bersifat lebih bereksplorasi, memerlukan penemu bual mahir. Yalah, Pakcik beritahu tadi structured, temu bual tak semestinya expert, tapi untuk unstructured kena betul-betul mahir. Ataupun kalau kita student, kita kena biasakan untuk menjadi temu bual. So adalah konsep kita pergi belajar, pergi kursus, pergi untuk belajar teknik-teknik interview. Tak ada lagi sebenarnya kan. Saya banyak kali dah pergi kursus cakap kalau you jumpa mana-mana ada orang yang nak ajar kursus tentang menemu bual tu, yang konsep dia memang ada action lah, ajar macam mana nak tanya. Cuba you cakap soalan, dibaca soalan, oh tak bagus, tonasi you tak bagus, tanya soalan macam ni. Jadi benda-benda macam itulah, belajar berkomunikasi macam mana jadi temu bual yang baik. Lain sebenarnya. Tapi nak kata lain tak jugalah, kemahiran tu adalah kalau dia memang salesman kan, dia dah memang jadi jurujual, dia memang dah biasa tanya soalan, ataupun memang dia seorang researcher, researcher, dia dah biasa dengan temu bual, advantage. Sebab bila unstructured ni kadang-kadang ada soalan-soalan yang kadang-kadang kita kena tanya spontan. Okey, kat situlah pentingnya pengalaman. Okey, untuk tujuan dengan adanya kelebihan kemahirannya, bolehlah kita bertujuan untuk meneroka idea-idea atau perasaan ataupun responden. Nanti kita akan belajar juga, ada satu lagi kita belajar dalam satu situasi bila soalan-soalan yang kadang-kadang bila kita jumpa dengan responden, attitude sebagai temu bual tu memang jadi macam penyiasat. Nanti kita akan belajar lagi. Okey, contoh kat sini, bagaimana pengalaman anda? Bagaimana pengalaman anda sebagai pemain nombor 1 dunia di sukan badminton persorangan sejak 2009? Katalah Lee Chong Wei dapat first ranking, saya pun tak tahu sebenarnya, tekaan je. Jadi Lee Chong Wei dapat jadi first player main bola pula. First ranking main badminton persorangan nombor 1 pada 2009. Jadi dia kena cerita bagaimana pengalaman anda. Itu lebih terbuka lah soalan dia. Okey. Ada struktur tadi, lebih details, tanya bilakah, pada kejohanan apakah. Okey, yang semi structure dia tanya apa pengalaman anda pada tahun pertama dapat pemain nombor 1. Yang kat sini dia tanya bagaimana pengalaman anda dia dapat dapat jadi pemain nombor 1 persorangan badminton tu. Okey. So soalan-soalan lain yang lebih santai, dia lebih sifat terbuka lah. Ni soalan-soalan lain yang bersifatkan unstructured. Bagaimana anda melihat diri anda 5 tahun akan datang? Itu soalan-soalan terbuka. Apa yang betul-betul yang kekuatan yang ada pada diri anda? Ni soalan lain ni, soalan satu-satu, dia tak soalan gabung. Yang pertama tadi, bagaimana anda melihat diri anda 5 tahun akan datang? Jadi yang soalan kedua, apa kekuatan yang betul-betul ada pada diri anda? Kan? Jadi lain pula soalan ni lah, apa pula dah tanya kekuatan, apa pula kelemahan yang ada pada diri anda? What subject do you most enjoy in college? Apakah subjek yang paling anda seronok belajar
semasa pergi kelas master. Kan. Jadi benda-benda ni bersifat lebih terbuka lah. Kalau tanya saya, Fadli aku nak interview kau ni, alright, nak tanya apa? Soalan terbuka. Okey, cantik. Tak perlulah nak prepare apa sangat lah. Mestilah dia tanya benda yang dah soalan terbuka kan. Tapi kalau dia tanya juga bukan soalan terbuka, patut soalan berstruktur, dia tanya soalan terbuka, no comment lah keluar. Kan. Jadi kita tak naklah satu planning kita, effort kita untuk satu program ataupun satu proses conservation tu menjadikan terganggu. Sebab tu kita nak pastikan semua benda adalah lancar dan sebagainya. Okey. Walaupun sebenarnya dalam disebut dalam penyiasat, memang soalan terbuka ni salah satu sebabnya memang kena tanya soalan spontan. Cuba jaya orang kata. Kan. Okey. Kemudian saya tertinggal satu sebenarnya. Tertinggal satu tadi. Kita tadi bila bincang jenis temu bual tadi, sebenarnya ada 4 ataupun 3. Yang pertama pakcik sebut kita kena base pada falsafah. Satu lagi berorientasikan disiplin. Satu lagi fokus group. Fokus group tertinggal lah pula. Okey. Jadi yang fokus group ni adalah kita panggil ataupun temu bual kumpulan fokus. Temu ramah mengenai topik dengan sekumpulan orang yang mempunyai pengetahuan mengenai topik tersebut. Okey, sekumpulan melibatkan beberapa lah. Okey. Oleh kerana data yang diperolehi dari kumpulan fokus dibina secara sosial. Bila sebut dibina secara sosial tu sebab kita interview dengan manusia. Yang orang tu adalah beberapa kumpulan daripada manusia. Lepas tu dapatan tu bersifat sosial. Okey. Perspektif konstruktivis mendasari prosedur pengumpulan data ni. Okey. Ialah melibatkan beberapa pandangan. Kadang-kadang kita nak susun nanti, itu jadi konstruktif. Composition, kumpulan fokus bergantung pada topik yang dibincangkan. Sangat penting lah kan? Sebab kalau you salah memilih ahli atau individu peserta dalam satu kumpulan, tak kena topik, ada yang terlebih cakap, ada yang tak tahu nak cakap apa, ada yang mengiyakan, ada yang mengikut saja. Okay, itu penting kita sebagai seorang penemu bual, kita kena dapatkan sampel yang bersesuaian. Kumpulan fokus berfungsi paling baik untuk topik yang dapat dibincangkan oleh orang lain dalam kehidupan seharian mereka. Okey. Oleh itu tidak sesuai untuk topik yang sensitif, sangat peribadi dan tidak sesuai untuk budaya dibincangkan di hadapan orang yang tidak dikenali. Kan, benda-benda yang ialah kita kumpulkan dalam fokus group, kita fokus pada apa yang nak dikaji dalam penyelidikan. So yang bersesuaian dalam konteks itu. So janganlah melibatkan perkara-perkara yang mengaitkan sensitif, sebab dia tak best lah. Dia akan mengganggu dalam proses kumpulan punya temu ramah, kumpulan fokus ni. Okey, itu secara umum lah. Jadi tertinggal pula. Jadi ada 3 perkara itulah sebelum kita cerita yang berstruktur tu. Yang pertama adalah berorientasi falsafah dan juga berorientasikan disiplin. Kemudian kita ada ni temu bual kumpulan fokus. Yang keempat yang kita pakai berstruktur, yang ada structured, semi structured dan unstructured. Okey, sekarang ni kita bincang soalan-soalan yang baik. Ni bila bintang question. Tadi kita bincang jenis. So soalan yang baik secara keseluruhan, soalan temu bual baik adalah soalan yang terbuka dan menghasilkan data deskriptif macam structured tadi, bahkan cerita mengenai fenomena tersebut dalam unstructured dan semi structured tadi. Contoh, beritahu saya tentang masa. Masa tadi bila bincang tadi kan, yang structured iaitu when. Beri saya contoh example, semi structured ataupun unstructured tadi. Beritahu saya lebih lanjut more mengenai itu. Kita boleh tanya dalam semi structured ataupun unstructured. Apa ataupun bagaimana rasanya untuk anda ketika itu. Jadi dia boleh jadi semi structured dengan unstructured juga soalan tu. Jadi dekat sini ini jenis-jenis soalan yang baik. Kalau boleh, sebab tu saya beritahu kat sini dia ada tanya when, beri saya contoh, beritahu saya lebih lanjut, bagaimana, apakah, kenapa. Itu soalan yang kategori soalan yang baik dalam penyelidikan. Ini contoh yang umum lah. Okey. So ni dibincangkan, pakcik nak berbincangkan juga perkara ni. Tapi sebelum tu kita nak bincang yang ni dulu, iaitu soalan-soalan yang cuba dielakkan. Okey, kena faham betul-betul lah penerangan pakcik. Kalau tengok slide, tak dengar video ni, mungkin orang kata pakcik buat ajaran sesat. Okey. So soalan yang cuba dielak adalah pelbagai multiple soalan. Kadang-kadang dalam satu soalan tu tanya
dia kalau selari berkait macam semi structure tadi, okey, ni memang tanya 2-3 benda yang nak jawab tu, saya nak jawab yang mana ataupun tertinggal soalan-soalan yang untuk dijawab sebab tanya pelbagai soalan. Contoh soalan yang ni, bagaimana perasaan anda tentang tenaga pengajar, tugasan dan jadual kelas? 3 tanya tenaga pengajar, tugasan dan jadual kelas. Padahal dia boleh tanya satu-satu, kadang-kadang sekaligus tanya serentak. Okey, soalan utama. Okey, contohnya bila kita ni kita ada satu benda masalah yang nak kena buat tau. Tapi bila kita nak interview tu, kadang-kadang mungkin nak jimat masa dan waktu. Patutnya kita patut ada series question, ada beberapa soalan supaya dia dapat jawab dengan kupas dengan baik. Tak, ini automatically you memang transcribe, dia ambil dia persoalan kajian terus jadi soalan interview. Itu bukan soalan yang baik lah. Kan? Contohlah kan, apa masalah emosi yang anda alami sejak kehilangan pekerja? Kan? Kalau dalam bidang psikologi ke, dalam bidang stres ke, dia mestilah ada beberapa soalan dulu. Tak adalah macam terus attack soalan main question. Okey, soalan ya atau tidak. Sebab kita faham kalau ya tidak ni, kita boleh gunakan survey tinjauan. Jadi buat apa kita nak gunakan interview jawapan ya tidak kan? Okey, ataupun soalan yang boleh digantikan dengan liket. Kita tak nak jawab secara mendalam, tak nampak secara deep, nak memahami penjelasan lebih mendalam lah, senang cerita. Umum je, ya tidak. Jadi dia kurang sesuai lah nak guna kaedah soalan-soalan yang kita bina untuk dalam temu bual. Jadi soalan-soalan ni cuba dielakkan. Okey, antara isu lagi yang kita kena faham ni, kita panggil probing atau props. Kita panggil soalan-soalan nak jadi macam penyiasat ni, nak jadi macam Detective Conan. Okay. Jadi ada satu keadaan yang banyak kita cerita pasal props. Okay. Soalan atau komen yang diulangi seperti sesuatu yang sudah diajukan. Contohlah kan, bila dia memberi satu penceritaan kepada satu soalan tu, kita tangkap dia punya jawapan tu dan kita ulangi soalan itu untuk dia lagi deep lagi soalan itu. Ataupun anda membuat penyesuaian dalam proses masa temu bual tu. Jadi dalam proses temu bual tu ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita ubah suai untuk kita mendalami jawapan yang lebih mendalam. Okey. Yang ketiga, percubaan dalam bentuk meminta lebih banyak perincian. So kita nak kalau sebagai penyiasat ni, kata kena mahir ni, kita macam persuade lah. Dia akan macam kita jack dia lah untuk dia cerita lagi. Dia macam tu lah maksud dia. Jadi antara benda yang kadang-kadang jenis-jenis prop lah atau probing ni, okey, dia panggil ada satu jenis namanya silent prop. Dia kalau orang kita bahasa kita lah, dia kata diam itu emas. Diam tu lebih baik. Dalam situasi tu kan, diam tu lebih baik. Okey. Dan satu lagi, macam kadang-kadang macam kita nak macam kita, kawan kita tengah bercerita, okey, so next, lalu macam mana? Dia macam tu lah kan. Dia kata satu lagi, macam kita tahu dia ada benda dia perlukan time untuk dia cerita. Jadi kadang-kadang dia nak cerita lagi tu. So dia kata, so ada apa lagi tak nak tambah, nak perincikan lagi. Jadi kita macam bagilah sikit. Dia nak kata macam provoke, kita tak panggil provoke lah, tapi sound like that lah. Tapi kita, yang tujuan kita sebenarnya nak dapatkan mendalam. Okey, macam soalan-soalan last sekali lah, ataupun kita dalam pertengahan proses tu cuba cerita lebih lanjut lebih. Okey, kadang-kadang kita ada macam, ada orang panggil prop ni kadang-kadang kata restatement. Maksudnya dia dah cerita dah penceritaan itu kan, tapi kalau kita restatement balik apa penerangan dia tu untuk jadikan soalan untuk dapat lebih lanjut. Contohnya, tolong jelaskan makna. Kalau disebutkan tadi kan, seorang pensyarah paling penting adalah dia kena bertanggungjawab. Kita pun tambah soalan, boleh tak jelaskan makna tanggungjawab sebagai seorang pensyarah? Itu soalan yang dalam bentuk prop ya, probing sah. Okey. Jadi kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang kita ikut tune tau temu ramah ni. Dia kita pun juga sebenarnya pun boleh, tak ada masalah kan. Lepas tu kata kat sini kena baca buku sekolah kan. Ada setengah buku sekolah kata tak boleh. Tapi tak, kita nak engage dengan temu bual. Bila dia terang, kita pun gimana dia kan. Tengoklah macam mana kan. Kalau tanya saya, dalam kualitatif dibenarkan lah, sebab kita nak pastikan dia selesa dalam conversation tu, maksudnya dalam perbualan tu. Okey. So pakcik ada bagi macam satu lah yang satu situasi lah yang pakcik cerita dalam 2 slide ni lah. Pakcik akan ceritakan balik satu keadaan yang kita kata probing tadi, sebagai menyiasat tu
dalam keadaan menemu bual. Okey, pakcik cerita lain mungkin cerita je lah nanti. Tapi cerita je lah. Rasanya you akan faham lah sesi penemu bual dengan peserta tu. Okey. Ni ada beberapa siri soalan lah. Berarti pakcik tengok refer slide ya, sebab pakcik nak cerita situasi tu. Okey, yang pertama, bagaimana perasaan anda tentang diri anda pada kali kedua anda berada di semester 1? Contoh dia, saya ulang balik. Bagaimana perasaan anda tentang diri anda pada kali kedua anda berada dalam semester 1? Contohnya, itu kita dah belajar lah. Kau tu lah belajar degree, tak habis. Jadi ataupun kan tak habis, tak lepas SEM 1. So SEM ni kena duduk SEM 1 lagi. Jadi apa perasaan anda bila kena duduk balik di SEM 1? So responden pun jawab, saya betul-betul tak ingat. Saya betul-betul tak ingat. Kau faham kan? Sebab ni realiti cara orang jawab. Saya betul-betul tak ingat. Tetapi saya rasa saya tak menyukainya. Mungkin dia memalukan saya. Saya rasa saya mungkin sukar untuk menerangkan kepada rakan-rakan saya. Kadang-kadang saya diejek lah. Saya mungkin diusik. Saya mungkin bersikap defensif mengenai ini. Saya mungkin telah memberontak dengan cara seperti kanak-kanak. Saya tahu saya semakin agresif ketika dalam hidup saya, tetapi saya tidak tahu sama ada saya tahan tak dengan perkaitan ini. Contoh macam itulah. Jadi sebab dia suruh cerita perasaan diri kita bila kena masuk balik kepada semester 1. Itu jawapan dia lah. Jawapan peserta janganlah kita anggap jawapan dalam buku. Itu jawapan yang datang daripada minda dan daripada hati turun ke minda keluar kat mulut. Kemudian tanya lagi soalan. Bagaimana perasaan anda tentang guru kelas 1 ni, guru kelas yang baru ini? Dia baik, saya agak pendiam sehingga saya mengenalinya. Maksudnya pada peringkat awal dia macam tak adalah macam ni kan. Kita observe je lah. Lama-lama tu kita okey lah. Lebih-lebih lagi bila kita dah start mengenali dia. Okey. Kemudian kita tanya lagi soalan. Dia penyiasat memang tanya soalan. Dia tahu dia ada tone tinggi rendah. Dia tak bang sangat. Dia pelan-pelan nak tarik dia kan. Bagaimana perasaan anda terhadap diri anda pada tahun kedua ni, pada semester yang berikutnya, pada tahun kedua ni? So dia kata saya harus melihatnya sebagai satu benda yang positif ataupun tindakan lanjut daripada perkara yang saya tidak berjaya sebelum ini. Dengan tegasnya saya tidak begitu berjaya dalam kelas pertama itu. Kelas pertama tu yang ni sekarang ni kelas dah repeat kan. Okey. Kemudian penembuhan tadi lagi, sepertinya suara anda kelihatan berubah bila saya menanyakan soalan ni. Sebenarnya saya masih ada rasa marah. Marah ni nak cerita dia boleh diselamatkan. Dia mungkin tak perlu repeat. Dia akan boleh teruskan semester 2. Tapi ada benda yang dia pendam lah. Kita dapat bila orang nak jawab dia tak pernah shock explain benda tu sebab dia pendek je. So dia pun cakap ada benda yang dia sedikit marah lah cerita lama ni. So kita pandai ni penyiasat. Adakah anda merasakan kekal dalam semester tu sebenarnya? Macam kita pun nak kata lah, macam dia tak perlu pun kena repeat. Dia sepatutnya sekarang ni dah masuk semester 2 dah. Dia pun kat sini boleh pause panjang. Maksudnya dia berhenti je. Saya tak tahu macam mana nak jawab. Bila kita akan provoke lah. Kita bila tanya, adakah sebenarnya anda tak setuju untuk masuk ke semester 2? Patutnya anda kena kekal dalam semester 1. Of course lah, kalau sebagai orang normal susah nak cerita benda ni, kan? Lepas tu benda buat pandai lagi. Dia kata tak apa, take your time. Adakah anda boleh kalau nak menjelaskan perkara ini sebenarnya daripada diri anda? Contohnya kan. Okey lah, dia kata baik lah. Saya sebenarnya pada SEM 1 tu memang saya tak belajar sangat, tetapi wanita tu guru lah. Guru tu adalah baik. Dia adalah kawan baik kepada ibu saya. Jadi dia tidak mengajar saya apa-apa dan dia membuat saya mengulanginya. Kerana dialah saya mengulangi semester ni. Saya harus pertahankan, kata mereka, kerana saya tidak mempelajari bahan tersebut. Saya pun tak boleh nak defensif sangat sebab dalam kata lain saya pun tak belajar sangat. Okey. Tapi kita kat dalam kes ni mungkin dia nak mengalahkan guru lah. Okey. Tetapi dia something like macam dia buat react lah, menggoyangkan kepala, tapi dalam kes dia menggoyangkan jari lah. Menggoyangkan jari, tapi macam ni lah. Tapi sebenarnya saya boleh mempelajari dia dengan baik. Saya sebenarnya budak pintar. Dia macam tu lah. Jadi ni lah namanya probing, penemu bual atau menyiasat.
dalam kes-kes tertentu lah. Sebab tu kita perlukan dia bersifat terbuka dan perlu mahir. Ini tak adalah soalan structure. Kalau bagi soalan structure awal-awal aku tak nak jadi sampel macam ni lah. Jadi ini main peranan penting untuk soalan semi structure dengan unstructured lagi. Okay. So kita masuk lagi stage. Dah dekat sejam dah. Okay. Sedikit panduan untuk temu bual. Okay. Kita panggil, sebab benda ni kita kena bincang dalam bab 3 bila kita kata interview guide. Okay. Seringkas, panduan temu bual tidak lebih daripada senarai soalan-soalan yang ingin kita tanyakan dalam temu bual. Panduan temu bual mengandungi berpuluh-puluhan soalan. Ini maksudnya nak cakap berpuluh-puluh soalan tak jugalah. Beberapa soalan yang sangat spesifik yang senaraikan dalam urutan tertentu kalau berstruktur lah. Dan beberapa bidang topikal ataupun keyword yang ditulis tanpa mengikut susunan seperti tidak berstruktur. Pada amnya adalah idea yang baik untuk meminta maklumat deskriptif yang agak neutral pada awal temu ramah. Jadi macam saya cakap tadi lah, maklumat demografi atau deskriptif tu perlu dikumpulkan awal. Seperti yang pakcik jelaskan tadi, sebenarnya dalam satu kajian kita tak ada masalah. Mungkin pakcik kena cerita awal tadi, terlepas nak cerita ini, tak ada masalah tau. Dia bukan jenis tu kalau aku pakai semi structure tak. Boleh dalam satu kajian kita pakai ketiga-tiga. Dalam the set beberapa soalan kita tadi, ada soalan bentuk structure, ada soalan semi structure, ada soalan unstructured. Jadi antara benda yang kita kena bincangkan juga adalah protokol. Protokol juga adalah berguna dalam menjalankan temu bual. Contohnya kita dah prepare dalam protokol tu ada tajuk, arahan kepada penemu bual, soalan-soalan kajian utama ataupun domain tadi, main domain, soalan-soalan yang kecil mengikut soalan-soalan utama, sub tadi, ruang untuk merekod mesej yang disampaikan oleh informants, ruang untuk merekodkan komen penemu bual, ruang untuk merekod data reflektif. Ini disebutkan elemen-elemen yang ada dalam sebuah protokol. Okey, ini contoh-contoh soalan dalam panduan temu bual. Okey, saya faham bahawa anda mengambil berat tentang kesihatan anda. Okey, beritahu saya tentang kesihatan anda. Okey, kita dah jumpa dah tadi macam-macam soalan structured, soalan semi structured, soalan unstructured, dah jumpa probing penemu bual. Tapi pakcik cerita overall ni contoh-contoh soalan dalam panduan untuk temu bual lah. Saya ada 6 pakcik cerita ni, ada 12. Okey, saya faham bahawa anda mengambil berat tentang kesihatan anda. Beritahu saya tentang kesihatan anda. Ini bila kita nak susun ikut panduan. Jadi ini secara umum lah. Ini kan bila kata dalam satu set soalan ada 12, ada berpuluh-puluh tadi. Ini pakcik ambil satu contoh yang ambil daripada Valenti 2005. Dia ada susun contoh macam mana nak buat sequence soalan. Dia boleh jadi tak ikut susunan lah kalau kita unstructured, tapi kita nak tunjukkan ada 12 soalan tu macam mana susun satu soalan tu. Yang pertama, saya faham bahawa anda mengambil berat tentang kesihatan anda. Beritahu saya tentang kesihatan anda. Itu soalan nombor 1. Kemudian nombor 2 dia follow up soalan, apa yang mendorong anda untuk belajar mengenai kesihatan anda? Okey. Soalan ketiga, beritahu saya secara terperinci mengenai jenis perkara yang telah anda lakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesihatan anda. Apa yang anda buat dahulu? Okey. Soalan yang keempat, di manakah anda mendapat maklumat mengenai kesihatan anda? Nombor 5, beritahu saya tentang masa ketika sesuatu anda pelajari memberi kesan positif pada penjagaan kesihatan anda. Okey, bila kita learning, kita akan meningkatkan cara penjagaan kesihatan. Kemudian nombor 6, apa jenis perkara yang telah anda ubah dalam hidup kerana anda belajar? So apa benda yang kita dah belajar tadi? Apa perkara yang telah anda ubah dalam hidup anda kerana belajar? Okey, kemudian soalan nombor 7, siapa yang anda bercakap mengenai kesihatan anda? Dengan siapalah kita berkomunikasi mengenai kesihatan anda? Beritahu saya, nombor 8, mengenai interaksi anda dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan anda. Beritahu saya mengenai interaksi anda dengan penyedia perkhidmatan kesihatan anda. Nombor 9, beritahu saya tentang apa yang anda lakukan untuk mengesan kesihatan anda. Nombor 10, apakah perkara lain yang anda lakukan untuk menguruskan kesihatan anda? Jenis ataupun cabaran ataupun halangan yang anda alami semasa menguruskan kesihatan anda. Last sekali, apa yang lagi anda ingin kongsikan mengenai pembelajaran berkaitan kesihatan anda? Ini pakcik tunjukkanlah. Ini contoh satu-satu kan. Ini pakcik tunjukkan 12 soalan. Okey. Kemudian kita nak memulakan temu bual. So
bila nak buat temu bual ada lima perkara ataupun isu yang perlu ditangani di awal setiap temu ramah. Pastikan motif dan intention, motif dan niat penyelidik dalam menjalankan tujuan penyelidikan. Pelindungan responden melalui penggunaan nama samaran. Kadang-kadang bila kita rekod dan sebagainya, bila kita nak gunakan bahasa, kadang kita gunakan nama samaran. Ini maksudnya benda yang kita kena faham lah, ethics. Lepas tu namanya pelindungan. Ketiga, memutuskan siapa yang mempunyai pendapat terakhir. So, siapakah watak yang paling penting dalam proses temu bual ni untuk menjelaskan konten yang ditanya. Mungkin kat Malaysia tak biasa, tapi kita ambil worldwide lah. Mungkin ada isu pasal isu bayaran. Okay. Last sekali adalah logistik berkenaan dengan masa, tempat, arrangement. Bila nak buat temu bual, dari segi tempat, masa, jumlah yang kita nak temu bual, kena plan lah kan. Kadang-kadang kita kena faham, kadang-kadang kawalan masa memang kita plan seorang sejam je. Tapi kadang-kadang kita sendiri penemu bual pun perlu masa relax. Contohlah macam pakcik kan, mungkin bercita-cita nak buat video banyak, tapi kadang-kadang kena realistik. Kadang-kadang bila buat satu video sejam ni memang kena rest. Okay, kalau nak buat video lagi, bila keadaan okey kan, baru boleh buat video lagi. Itu maksud dia kadang-kadang the way you nak susunkan logistik matters lah. Masa, tempat, waktu dan jumlah tu pun benda yang perlu dipertimbangkan sebelum nak memulakan temu bual. Okay, yang terakhir, lanjut what's next. Yelah, kalau kita dah settle temu bual ni, kita dah menemu bual kita punya peserta, semua temu ramah harus dirakam dan ditranscribe untuk peringkat seterusnya, iaitu analisis. Kita akan bincang dekat bab analisis nanti. Alhamdulillah, selesai perkongsian kita berkaitan dengan temu bual. Memang seronok nak cerita temu bual ni. Kalau saya mengajar dekat kelas, dia jadi macam kadang-kadang macam kita ceritalah sebagai dalam kelas ni banyak orang gelak lah sebab kita cerita situasi. Banyak lagi kan, kalau contoh-contoh saya memang ada siri-siri Detektif Conan tu. Tu yang bagus tu, tengok Detektif Conan cerita dekat pelajar. So cerita-cerita, tengok cerita FBI, kemudian kongsi. Kadang-kadang adalah setengah-setengah movie tu, kadang wife saya kata tengok cerita ni best. So dia tahulah saya punya apa yang saya nak tengok. So benda tu boleh bawa jadi sebagai bahan mengajar. So bila mengajar kualitatif ni dia tenang sikit lah, seronok kan. Kadang-kadang kita jumpa sebab benda kehidupan. Kadang-kadang kita jumpa benda yang kita tak lalui. Kadang-kadang bila orang share, dia dapat kat kita lah. Macam kita tengok movie lah contoh. Movie tu sebenarnya kualitatif. Daripada itu kita dapat, kita apply dalam ni. Dia bukan bersifat deskriptif. Kalau deskriptif boring tengok movie. Kita dah tahu semua benda dah. Okay, itu saja yang pakcik nak kongsikan yang berkaitan dengan kualitatif temu bual. Bila nak cover temu bual tadi, memang secara jujurnya pakcik baru siap slide ni dan pakcik nak kemas sikit, ambil masa untuk nak tambah baiki sikit. Tadi dah nampak dah ada error sikit, ada ejaan salah, nak susun balik macam berstruktur lah. Jadi slide kita ikut susunan. Mungkin saya perlukan masa untuk sesi ni. Saya akan bagi slide selepas saya bagi video ni. Mohon maaf atas barang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan temu bual. So temu bual adalah kata benda yang yang penting dalam bidang kualitatif. Contoh je secara umum dia lah. Tapi kalau bahagian yang bidang-bidang kajian tentu macam sejarah dan sebagainya, memang analisis dokumen tu yang utama. Tapi kita kena belajar lah. Yang tu ya, kadang-kadang bila saya jumpa sahabat-sahabat saya dekat luar, aku memanglah buat kualitatif tapi aku belajar analisis dokumen je, yang lain tak belajar. Okay, belajar tu bagi saya, kalau selain saya buat passionate tu, dia kadang-kadang kalau you dah ada asas, kalau you memang tak buat temu bual tapi you dah pergi kelas ngaji ni, you dah belajar analisis dokumen, dah belajar observation, dah belajar temu bual, you tak buat pun temu bual lagi. Tapi sebenarnya bila you dah belajar, you boleh tahu, oh temu bual macam ni, ada soalan macam ni. Aku ingat main belasah je, oh kena buat protokol ke, kena buat guide ke. Jadi kat situ baru you faham kadang-kadang. So kenapa buat soalan ni penting, oh kalau soalan ni bersifat struktur sesuai macam ni, baru you mendalami lah dalam kualitatif. Again, saya minta maaf atas barang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu berkaitan dengan temu bual dalam kualitatif tadi. Banyak juga lah tersasul, sekejap nak cakap temu ramah, kejap temu bual. Eloknya dalam bahasa Melayu adalah temu bual lah. Kalau you pergi Google Translate, lama-lama dulu macam-macam perkataan saya jumpa lah. Temu ramah, temu bual, wawancara, kan. Tapi term yang kita pakai adalah temu bual lah. Okay, kita sambung untuk siri akan datang untuk mixed method dan seterusnya multi method. Yang terakhir sebelum kita masuk kepada bab analisis kajian. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.